Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Sabri. Nama matrik 13 DKM 19 F1022 dari kelas DKM 5S1. Saya akan membentangkan tentang syarikat Sam Darby Berhad. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang company background. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1910. Sam Darby Berhad ialah rakan kongsi pilihan untuk beberapa jenama terbaik dunia dalam sektor perindustrian dan pemotoran, dengan operasi di 19 negara dan jejak yang kukuh di Asia Pasifik. Sam Darby ialah sebuah konglomerat Malaysia yang mempunyai perniagaan dalam perladangan, peralatan industri, automotif, hartanah dan tenaga. Sam Darby memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia. Bahagian perladangannya merupakan pengeluar minyak sawit terbesar dunia, menyumbang kira-kira 2.4 juta tan atau 5% daripada minyak sawit mentah global setiap tahun. Seterusnya ialah scope of business. Yang pertama ialah penjagaan kesihatan. Syarikat ini telah memenangi anugerah yang telah disampaikan oleh pasukan doktor profesional penjagaan kesihatan bertaraf dunia di peringkat terkini rawatan klinikal. Yang kedua ialah perindustrian. Syarikat ini menawarkan pelbagai jenis peralatan pembinaan untuk dijual dan disewa, serta syarikat ini menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan. Yang ketiga ialah logistik. Bahagian logistik Sam Darby Berhad ialah pengendali utama pelabuhan Weifang di wilayah Shandong, China. Pelanggan di China Timur Laut, China Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara dilayan oleh rangkaian penghantaran syarikat ini. Yang keempat ialah motor. Sektor pemasangan, pengedaran, peruncitan dan sewa dapat memacu masa depan automotif. Seterusnya ialah team members. Datuk Jeffrey Salim Davison memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, Mustamir Muhammad sebagai Ketua Pegawai Kewangan, Datuk Thomas Leong Yu Hong sebagai Ketua Pegawai Strategi, Roselaini Faiz sebagai Ketua Pegawai Sumber Manusia, Glenn Shehan sebagai Ketua Pegawai Keselamatan dan Kemampanan, Goh Hai Piao sebagai Ketua Pegawai Digital Maklumat, Din Mehmet sebagai Pengarah Urusan Bahagian Industri, Andrew Basham sebagai Pengarah Urusan Bahagian Motor, Liu Tiam Huat sebagai Pengarah Urusan Bahagian Logistik, Peter Hong Kah Peng sebagai Pengarah Urusan Bahagian Penjagaan Kesihatan, Nurzita Hassan sebagai Setiausaha. Seterusnya ialah Application of Maintenance System. Yang pertama, mengembangkan hasil pendapatan. Yang kedua, jaminan selepas jualan dan perkhidmatan. Yang ketiga ialah mengikut cita rasa pelanggan. Yang kelima ialah weakness ataupun problem. Kelemahan yang pertama ialah tuntutan undang-undang yang menjejaskan imej jenama syarikat. Kelemahan yang kedua ialah hasil operasi yang turun naik disebabkan oleh pelaburan yang tidak teratur. Kelemahan yang ketiga, tidak menggunakan sisa daripada proses pembuatan dan sisa daripada pokok kelapa sawit yang tidak produktif. Seterusnya, yang keenam, suitable maintenance. Infrastruktur jalan raya boleh mengelakkan kerosakan teruk dan juga boleh mengelakkan kerosakan pada kenderaan yang membawa minyak sawit. Yang kedua, pembaziran tanah sawit, memproses semula sisa untuk penggunaan yang sesuai. Yang ketiga ialah mesin penyelenggaraan. Kerja yang telah ditetapkan dilakukan mengikut jadual dengan tujuan untuk mengelakkan haus dan musuh atau kegagalan menunjuk komponen peralatan. Seterusnya adalah conclusion. Kesimpulan yang diperolehi semasa melakukan case study ini mengenai Sam Darby Berhad boleh dikatakan bahawa syarikat ini merupakan salah satu syarikat yang terbesar di Malaysia. Tambahan pula, syarikat ini juga tidak menepukan kepada satu skop sahaja, tetapi mempunyai skop kerja yang luas. Hampir setiap syarikat memerlukan penyelenggaraan tepat untuk memberi faedah atau keuntungan kepada sesebuah syarikat, khususnya syarikat yang menggunakan mesin
Mesti memastikan setiap mesin boleh digunakan dalam jangka masa panjang dan mengelakkan kerosakan teruk. Okey, akhir sekali ini adalah link rujukan yang saya cari mengenai Sam Darby Berhad. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.